Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada semua ya rakan-rakan di Facebook, page The Good Insan ya, page The Good Insan. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, tahniah kepada anda semua. Okey, sebenarnya saya tidak keseorangan sebenarnya. Kalau anda lihat di sebelah kanan anda, okey, kami ada panel khas iaitu Encik Rafizi, Cik Rafizi Razak. Okey. Okey, apa khabar Cik Rafizi? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Sudah makan Dah saya makan belum tu? Alhamdulillah sudah makan dah. Alhamdulillah. Dah lebih waktu makan dah ni. Itulah tu. Okey. Okey, jika ada kawan-kawan yang masih belum masuk tu, boleh invite kawan-kawan lagi, boleh share. Okey, untuk bicara kita pada malam ni. Ini topik yang hangat, sempena Hari Malaysia ataupun Hari Kebangsaan kita pada 16 hari bulan September tahun 2021. Okey. Jadi topik yang akan dibincangkan pada malam ni secara santai saja. Jadi topik ini walaupun santai, dia agak penting ya, penting buat kita sebagai seorang insan lah, kira seorang insan ya. Alright. Setakat ni dah kita dah bersiaran ni. Kalau ada yang sedang menonton ni, kita boleh share dulu video ni sebelum kita live ni, sebelum kita mula lebih lanjut. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah lah kepada The Good Insan kerana menganjurkan program ni. Program tentang sambutan Hari Malaysia, sempena Hari Malaysia pada hari inilah. Kesempatan ni saya mewakili grup The Good Insan ni untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia jatuh pada 16 September hari inilah. So mungkin hari ni kita ada yang mengambil kesempatan sempena cuti ni untuk berehat ataupun bersia-sia bersama keluarga lah. Apa-apa pun kita doakan semuanya sihat sejahtera dan memandangkan kita masih lagi di zaman atau era pandemik COVID-19 ni. Sama-sama kenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Rafizi bin Abdul Razak, asal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey, saya memang anak yatim Negeri Sembilan sebab mak ayah saya pun orang Negeri Sembilan. Isteri saya pun orang Negeri Sembilan dan memang sebahagian besar daripada hidup saya memang di sekitar Negeri Sembilan lah. Okey, umur 37 tahun. Okey, tadi saya dah sebut tentang isteri saya. Saya sudah berkeluarga, mempunyai seorang anak. Okey. Okey, sedikit latar belakang tentang diri saya. Kita mula dengan latar belakang pendidikan. Okey. Saya sebelum ni bersekolah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di Methodist Boys School, Kuala Lumpur. Okey, kemudian selepas PMR tahun 99, selepas PMR masuk tahun 2000, saya bertukar sekolah ke Maktab Rendah Sains Semara Serting Negeri Sembilan. So dah start balik ke kampung semula lah. Okey, selesai 2 tahun di Maktab Rendah Sains Semara Negeri Sembilan. Maktab Rendah Sains Semara Serting Negeri Sembilan. Okey, saya melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan yang terletak di Kuala Pilah. Ini betul-betul dekat dengan kampung saya lah. Okey, dan di matrikulasi ketika itu setahun saja selesai dan kemudian diberi peluang melanjutkan pelajaran ke UiTM Shah Alam dalam bidang teknologi maklumat. Okey, so di situ memulanya titik permulaan saya dalam bidang teknologi maklumat yang seterusnya menjadi kerjaya saya selepas tu. Selesai belajar, saya memulakan kerjaya dengan salah satu anak syarikat Telekom Malaysia Berhad. Okey, masa tu kita buat kerja-kerja sokongan support untuk streaming. Okey, kemudian saya diberi peluang untuk bertukar pekerjaan
boleh dikata peluang yang lebih baik. Saya diterima masuk ke salah sebuah syarikat oil and gas antarabangsa, multinational company, Shell Malaysia Berhad, yang beroperasi di Cyberjaya. Okey, operasi di Cyberjaya ketika itu lebih kepada bahagian contract and procurement, seterusnya bahagian IT lah. Sehingga tahun 2017. Okey. Sebelum tu saya mulakan kerjaya secara sambilan dalam bidang kewangan ni pada tahun 2015, diperkenalkan oleh beberapa orang insan hebat selaku mentor saya sehingga hari ini, yang memperkenalkan saya dalam bidang kewangan ni, membuka peluang kepada saya, dan saya buat secara sambilan. Okey, kemudian pada tahun 2017 berlaku sesuatu dalam kerjaya saya yang melibatkan hampir 1,000 orang, kerana ada sedikit masalah dalam industri minyak dan gas ketika itu. Kami terpaksa dilepaskan daripada jawatan masing-masing. Pada ketika itu saya meneruskan kerjaya dalam bidang kewangan secara sepenuh masa. Okey, hingga ke hari ini alhamdulillah, insya-Allah. Jadi saya bukan kata saya pakar kewangan ataupun tahu segala selok-belok tentang kewangan, tapi kita boleh berbincang dan berdiskusi tentang ini. Jadi apa yang bakal kita kongsikan adalah untuk itu yang kita wujudkan The Group Insan ni. Nama The Group Insan ni maknanya mungkin bunyi dia macam macam page perubatan, tak ada kaitan dengan kewangan, tapi itulah hakikat hari ini. Kehidupan untuk kita teruskan, sememangnya kita memerlukan satu benda yang sangat penting dalam kehidupan moden hari ini terutamanya, iaitu pendapatan, dan pendapatan itu adalah kewangan. Duit gaji kita, pendapatan kita, income kita, semua tu berkaitan dengan duit lah, atau bahasa formalnya adalah kewangan. Okey, jadi kalau ada yang menonton live ni sekarang atau ketika live ataupun kemudian, boleh sharekan atau kongsikan video ni. Kemungkinan ada input-input yang bermanfaat untuk kita sama-sama kongsikan bersama. Atau jika ada sebarang soalan, boleh teruslah. Okey. Okey. Jadi serba sedikit latar belakang daripada Encik Rafizi tadi tu, memang dapat kita mengenali beliau dengan lebih lanjut lagi lah. Okey. Jadi dalam The Group Insan ni, beliau adalah seorang manager lah. Kalau dalam The Group Insan ni, beliau adalah seorang manager, dan juga beliau berpengalaman dalam bidang teknologi dan juga dalam bidang marketing, dan beliau juga seorang usahawan lah. Kalau ikut dengar tadi, beliau telah menyandang jawatan yang baik dalam bidang IT dan perindustrian ya. Okey, jadi bicara Hari Merdeka. Okey, Merdeka Hari Malaysia sebenarnya. Bicara Hari Malaysia. Okey. Sebenarnya untuk bicara Merdeka ini, memang kita lihat dari segi Hari Malaysia, merdeka mesti dilindungi. Jadi dalam konteks pada malam ni kita berbicara lebih kepada keuangan lah, lebih kepada merdeka keuangan lah. Jadi bagaimana tadi sudah bercerita tak tentang merdeka? Minta maaf Cik Rafizi, saya ada masalah teknikal sikit tadi terkeluar dalam ni. Okey, Encik Rasud, kebetulan tadi dah leka bercerita tentang latar belakang saya tu, terlepas bercerita tentang tajuk kita malam ni.
Okey, Okey, tak apa, tak apa. Okey, jadi kalau macam tu eloklah kita uh, uh, bermula ya, bermula untuk program. Sebenarnya program ni baru nak bermula. Okey, jadi Tuan Rafizi, jadi kebetulan dengan kita pada hari ini adalah hari Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi ramai yang cuti, ada yang bekerja, tapi kebanyakan sektor kerajaan ataupun sektor awam dan kebanyakan sektor swasta, kebanyakan mereka ataupun masyarakat sekarang ni sedang menikmati cuti lah, cuti atau public holiday. betul. Okey, dalam erti konteks merdeka, jadi sempena kita Hari Kebangsaan, Malaysia prihatin. Jadi kita mengucapkan daripada Grup Insan, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua masyarakat ataupun semua rakyat Malaysia, tidak kira di mana saja anda berada. Okey, yang sedang dengar live ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan tahniah kepada anda. Walaupun kita dalam suasana COVID ataupun pandemik PKP, kebanyakan kita masih lagi menjalani kehidupan norma baharu, norma baharu dalam melakukan kerja dan tugas-tugas harian. Meskipun kalau kita lihat dari segi membeli belah pun kita masih menepati ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan lah ya. Okey, jadi panjang lebar mukadimah pada hari ini. Jadi saya rasa saya tak perlu panjang lagi. Jadi lebih eloklah untuk kita teruskan dengan Tuan Rafizi ni. Jadi apakah yang dikatakan merdeka? Okey, terima kasih Encik Rasul atas soalan yang diajukan. Okey, jadi merdeka kita boleh ringkaskan merdeka tu adalah kita bebas daripada sesuatu yang mengawal kita ataupun mengongkong kita. Okey. Dia dalam konteks Hari Kebangsaan, Hari Merdeka ni dan bawa sehingga ke Hari Malaysia ni, merdeka ni kita boleh definisikan sebagai kita bebas daripada penjajahan. Kita sejak daripada zaman Melaka lagi, penjajah Portugis, Belanda bawa ke British, kemudian Jepun dikalahkan Perang Dunia Kedua, datang balik British dan akhirnya kita dimerdekakan pada tahun 1957, 31 Ogos 1957. Okey, jadi kemerdekaan tu secara ringkas macam saya sebutkan tadi adalah kebebasan. Maknanya kita diberi hak kita semula, tanah air kita, diberi hak untuk memerintah dan menguruskan, mentadbir semula tanah air kita dan tidak perlu lagi dikawal atau dikongkong oleh mana-mana pihak lain. Okey. Dalam konteks kewangan pula. Maknanya tidak dijajah lah ya? Tidak dijajah. Okey. Jadi kalau kita bawa dalam konteks kewangan, maknanya kita tidak dikongkong oleh kewangan ni tadi, atas sebab bukan kita semestinya merdeka dari segi kewangan tu kita jadi orang paling kaya, jadi jutawan atau apa-apa. Tapi dari segi kewangan kita selesa. Maknanya segala apa yang kita perlukan kita dapat penuhi dan duit keluar dan masuk kita uruskan dengan baik. Dan itu adalah untuk mengelakkan sesuatu yang disebut sebagai bencana atau malapetaka kewangan. Okey. So itu secara ringkas tentang definisi merdeka untuk yang saya boleh ulas malam ni Encik Rasul. Jadi mungkin
sikit. Alright, jadi terima kasih pada Cik Rafizi. Jadi amat menarik menarik sekali. Yang saya tertarik sekali adalah yang Tuan Rafizi bagi tahu tadi, merdeka kewangan adalah merdeka yang sesuatu yang bebas, yang bebas daripada belenggu, kalau ikutkan belenggu hutang, belenggu yang kita tidak senang, apa yang kita tidak senang. Contohnya kita masih lagi maknanya kita tak adalah kata nak meminta-minta ataupun nak mengemis dengan orang untuk makan, tidur, dan tempat tinggal semua sekali. Jadi dalam konteks kewangan tu bagi saya amat menarik pada malam ini, dan merdeka ni adalah sangat penting kepada setiap orang, setiap masyarakat, setiap individu, kerana bila kita merdeka ataupun kita bebas daripada belenggu hutang dan masalah yang dihadapi oleh individu itu, jadi bermakna kita akan membawa satu kemerdekaan itu ke negara. Jadi kita dah mencorakkan sesuatu yang baik kepada negara lah ya. Okey. Jadi dari segi konteks merdeka kita dah dengar. Jadi berbalik kepada Cik. Okey. Untuk merdeka, bila kita dah merdeka, macam dulu orang-orang dulu kita dah tahu orang dulu bila nak menentang penjajah, rela berjuang habis-habisan, bermati-matian untuk mendapat kemerdekaan ataupun kebebasan kebebasan kita pada hari ini yang kita kecapi pada hari ini. Jadi apabila merdeka itu, apabila kita dah menerima satu kemerdekaan ataupun kita dah merdeka kira merdeka dari segi di konteks Malaysia ataupun di Malaysia kita sendiri. Jadi dekat sini kita sudah lihat betapa kuatnya orang kita dan kita semua di Malaysia ini boleh mentadbir negara kita sendirilah. Jadi dalam konteks merdeka kewangan, mengapakah perlu ataupun mengapakah mesti dilindungi. Jadi bila ada musuh, kan kalau kita tengok dalam konteks negara, jadi bila ada musuh, kita perlu melindungi diri, kita perlu mempertahankan dan menjadikan kita ini seorang ataupun kita menjadikan kita ini negara yang kuat, yang tidak dijajah. Jadi untuk kemerdekaan ataupun merdeka dari segi keuangan ni, apakah kita mesti dilindungi? Itu boleh Cik Rafizi cuba terangkan sedikit. Okey, terima kasih Encik Rasul. Okey, berbalik kepada isu merdeka tadi tu, ianya sesuatu yang kalau kita lihat dari segi logik, ianya sesuatu yang penting lah. Sesuatu yang penting. Jika tidak penting, kita tidak akan adakan hari untuk memperingati kemerdekaan tadi. Okey, sebab seperti yang Cik Rasul ada jelaskan tadi, kemerdekaan ni terhasil ataupun lahir daripada perjuangan serta pengorbanan insan-insan yang terdahulu, para pejuang kita yang berkorbankan masa, tenaga, wang ringgit dan malah sehingga mengorbankan nyawa sekali. Okey, jika kita nak sebut pejuang-pejuang kemerdekaan kita, mungkin tak tersebut ramainya. Mungkin yang setakat yang kita boleh nampak dalam buku teks sejarah tu adalah beberapa nama. Tak perlu kita kenalkan lah, tapi sebagai rakyat Malaysia kita mesti tahu at least 2-3 nama yang terkenal. Okey, jadi apa yang kita dapat daripada kemerdekaan tu tadi adalah negara Malaysia ni.
yang kita hidup aman damai sehingga hari ni, hidup tenang, berbilang kaum, segala kemudahan dan kelengkapan yang cukup. Okey, kita bawa konteks negara tadi tu, kita kecilkan skopnya jadi kepada keluarga kita. Maksudnya kita sebagai ketua keluarga, kita memimpin keluarga kita. Rumah kita, keluarga kita tu macam negara lah. Yang tinggal dalam negara, dalam rumah kita tu adalah rakyat-rakyatnya. Kita sebagai ketua dan pemimpin. Jadi, kenapa ianya penting? Seperti mana merdeka daripada tahun 1997 sehingga ke 2021 ni, kita dah mewujudkan gaya hidup rakyat Malaysia hari ni. Kita bebas bergerak ke sana ke sini. Kita ada banyak kita ada banyak tempat-tempat yang kita boleh pergi. Macam sekarang ni kerajaan dah mula buka Pulau Langkawi dan ramai-ramai lah pergi ke sana. Ya, betul, untuk mengambil peluang ni lah, sebab mungkin dah lama terkurung dan dah lama tak nampak kawasan lain selain daripada rumah sendiri. Okey, jadi kita bawa konteks negara tu ke dalam rumah kita kena lindungi. Apa yang kita usahakan daripada pendapatan kita selama ini, itulah yang mewujudkan gaya hidup kita. Cara kita berpakaian, cara kita makan minum, cara kita tempat tinggal kita, kenderaan yang kita pakai, semua tu dapat disediakan dengan adanya pendapatan tadi. Okey. Jadi, bila adanya semua tu tadi kita dah dapat siapkan, kita rasa selesa tak dengan apa yang kita dapat hari ni? Ya, kita boleh kata kita selesa, tapi kita boleh pergi lebih baik lagi. Itu matlamat kita. Kita nak lebih baik setiap tahun. Cuma yang tak sepatutnya berlaku adalah jika kita berundur ke belakang. Maknanya jika berlaku sesuatu yang menyebabkan pendapatan kita terputus, keluarga kita terpaksa menurunkan atau downgradekan mereka punya gaya hidup ataupun lifestyle. Itu yang kita tak nak. Sebab kalau kita saja, kita mungkin kata kita boleh biasakan diri, tapi kalau bila melibatkan keluarga, kita pun akan rasa tak sedar hatilah kalau macam tu. Sebab tu pentingnya merdeka kewangan tu tadi, dan mesti dilindungi. Banyak input yang kita dapat pada malam ni. Daripada awal sehingga sekarang pun dah banyak dah. Jika anda stay lagi, mungkin anda boleh mendapat banyak lagi input-input yang menarik untuk kita berkongsi pada malam ini. Jadi mesti dilindungi kerana kita tak nak downgrade lah. Kalau ikutkan istilah yang Tuan Rafizi simpulkan tadi adalah kita tak nak downgrade. Jadi untuk kemerdekaan, yang ni saya tambah sikit lah untuk menghadapi ramai orang tanya sekarang ni, untuk masa sekarang ni masih bekerja, masih masih menyara ataupun masih membuat part time. Kalau ada yang belum tu lagi, yang belum cukup pendapatan sebab banyak komitmen apa semua, jadi masih lagi membuat part time, bekerja sebagai delivery ataupun membuat homemade, kira masak sendiri, dan kita jual kepada masyarakat lah. Jadi dekat sini jika kita lihat kemerdekaan itu adalah seperti Cik Rafizi bagi tahu tadi, itu adalah bergantung kepada individu, konteks individu, bagaimana matlamat mereka yang tetapkan. Contoh individu itu macam saya masih lagi di tahap yang betul-betul merdeka, kerana masih lagi ada matlamat yang perlu saya perlu capai pada masa ini. Jadi anda semua, penonton-penonton di rumah semua, anda perlu letakkan diri anda di tahap yang mana anda berada pada sekarang ni. Adakah anda betul-betul merdeka? Adakah anda dah cukup ke wang ringgit apa semua sekali, aset bagaimana dengan pewarisan ataupun
pembahagian harta selepas berlaku kematian selepas itu, kita tinggalkan anak-anak isteri kita, bagaimana mereka ingin meneruskan kehidupan mereka. Jadi dekat sini adalah satu kemerdekaan yang perlu dilindungi, seperti yang Cik Rafizi bagi tahu tadilah, kita tak nak sekiranya kita sekarang ni sudah berada di tahap yang memberangsangkan ataupun dah tahap merdeka lah. Jadi maknanya tak ada hutang, simpanan pun dah banyak, aset pun dah banyak. Jadi dari segi kebajikan pun kita dah buat banyak dah. Cuma satu saja yang menjadi kerisauan, sekiranya tiada dilindungi. Maknanya tiada dilindungi maksudnya dekat sini tiada perlindungan. Perlindungan untuk dalam konteks Islam ni adalah perlindungan takaful lah. Jadi perlindungan takaful ni adalah satu benda yang melindungi kewangan yang kita bebas dah. Kita dah bebas kewangan, kita melindungi kewangan ini sekiranya kalau berlaku kematian ataupun meninggal dunia kepada seorang yang menyara keluarga, maknanya ahli keluarga. Jadi yang menyara keluarga, sekiranya kalau berlaku kematian, bermakna anak dan isteri boleh meneruskan lagi dan tidak downgrade, ya. Tidak downgrade macam Tuan Rafizi bagi tahu tadi, tidak downgrade. Betul. Okey, jadi dalam konteks macam saya lah, macam saya sekarang ni belum lagi di tahap kemerdekaan dari segi kewangan, masih lagi yang ada perlu dicapai, dan ada lagi objektif dekat sini. Jadi ada senasib dengan saya pada masa ni. Jadi boleh tak saya minta Tuan Rafizi untuk share bagaimana anda bermula pada sebelum ini? Apakah masalah-masalah kewangan yang dihadapi sebelum ini? Apakah yang merisaukan? Apakah risiko yang menyebabkan Cik Rafizi berada dalam keadaan merdeka, dan boleh kongsikan kepada penonton-penonton yang berada di rumah? Kita persilakan Cik Rafizi. Macam saya sebut dalam saya punya latar belakang tadi, saya bermula sekitar tahun 2015 secara part time lah dalam industri kewangan. Sebelum tu macam biasa, bila kita masih muda, kita tak ada sumber rujukan, ataupun kita tak ada mentor kewangan kita, itu yang akan berlaku masalah sebab kita kekurangan ilmu kewangan. Jadi macam saya pada awal kerjaya, kita dah ada cita-cita besar untuk kita dah mula masa tengah muda kan, tengah bersemangat. Kita semangat nak ada sesuatu yang lebih kurang sama dengan orang lain. Kita mula set kita punya impian tak salah, cuma impian tu mungkin tak disusun strateginya secara lebih kemas. Jadi kebetulan masa tu dah ada kerja pun agak okey. Kita pun mulalah didatangi oleh, selain daripada hasutan dalam fikiran kita pun akan didatangi oleh orang-orang bank untuk mengoffer kita itu dan ini. Dan pada ketika itulah kita mula terjebak. Kira terjebak ya. Terjebak. Kita terjebak dan kita mula, bukan kita lah, saya mulalah kita tambah itu, tambah ini. Kita nak dapatkan benda yang kita nak. Masa tu memang kita selesa, masih boleh lagi. Masih boleh. Sebab tu ada perbezaan antara layak atau mampu. Okey, kita kena check. Kalau kita pergi ke bank, mungkin bank kata kita layak untuk memohon pinjaman ataupun membeli sesuatu, tapi dari segi kemampuan sebenarnya kita tak semak benda tu. Disebabkan kita hanya fokus pada kelayakan, maka kita teruskanlah dengan pembelian tu. Mungkin pembelian tu bukanlah sesuatu yang salah, cuma mungkin sama ada terlalu awal ataupun masanya kurang sesuai. Okey. Kira gairah lah ya. Gairah dengan loan bank lah. Kita nak terikut. Mungkin masa awal tu kalau saya secara terikut-ikut. saya nak beli kereta lah,
Lepas tu kita pergi lah beli. Masa tu gaji pun dah okey, umur pun muda, komitmen memang hampir kepada kosong. Memang bank senyum je lah bagi kan. Dan kita pun lagi senyum, salah senyum kita dapat kereta yang kita nak. Lepas tu bila dah mula berkeluarga, lepas tu kita nak beli rumah pula. So maknanya rumah tu penting, tapi part kereta tu mungkin perlu diperbaiki. Tapi kita dah buat, kesilapan tu saya dah buat. Jadi bila dah ada dalam industri kewangan ni, kita belajar lah, maknanya kita mantapkan ilmu kewangan. So apa yang kita kena elakkan yang kedua, untuk ada self control agar tak terpengaruh sangat dengan kita punya persekitaran, kawan-kawan, kenalan, saudara mara, orang-orang kita tengok dekat media sosial, especially kalau kita tengok artis-artis lah, kita boleh jadikan gaya hidup mereka tu sebagai impian. Contoh, kita berimpian untuk pakai kereta yang jenama antarabangsa contoh. Tak mustahil, sebab kita rancang yang elok sampai kita betul-betul mampu. Bukan sampai kita layak, tapi sampai kita betul-betul mampu, supaya benda tu tak menjadi beban. Jadi yang ketiga pula, macam saya cakap tadi, kita kena ada mentor kewangan kita. Mentor kewangan ataupun dapatkan nasihat daripada rakan-rakan ataupun kenalan kita yang dalam industri kewangan ni lah. Mungkin kawan-kawan kita ada perunding takaful, perunding unit amanah, perunding hartanah, perunding untuk wasiat ataupun hibah ke apa. Kita cuba approach mereka. Kita minta pandangan sebab kami dalam bidang kewangan ni, kami diwajibkan untuk menghadirkan diri dalam pelbagai training atau latihan berkaitan kewangan. Jadi ilmu kami ni, yang kami ada ilmu yang sedikit ni, sepatutnya dikongsikan kepada masyarakat luas, sebab bukan semua orang dapat akses kepada ilmu-ilmu atau latihan sedemikian. Mungkin yang ada pun terlalu asas ataupun terlalu sedikit sehingga belum cukup untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian. Itu 3 poin utama lah yang selalu dilakukan. Jadi pada bila dengar daripada Cik Rafizi tadi tu, saya ada satu poin yang menarik dekat sini. Maknanya dari segi kesilapan tu, kita tak nak ada yang berulang-ulang lah. Jadi maknanya rujuk pakar daripada awal, dapatkan nasihat-nasihat kewangan lah ya. Okey. Jadi kadang-kadang kan Cik Rafizi, untuk orang kata orang ataupun masyarakat kita ni lebih tidak suka ataupun lebih tidak gemar mendekati dengan perunding takaful kerana ataupun perunding hartanah ataupun ramai perunding kewangan. Kenapakah mereka merasakan ataupun apakah sebenarnya tugas perunding kewangan ni sebenarnya? Apakah perunding ataupun penasihat kewangan ni? Sebab ramai yang takut nak mendekati, mungkin takut kena promote ke macam mana kan. Boleh Cik Rafizi cerita sikit? Okay, dia secara ringkas dia lebih kepada salah tanggapan. Orang awam di luar daripada bidang kewangan, mereka merasakan bila didatangi oleh ejen-ejen ni, kalau kita guna perkataan ejen ni, kita akan dalam fikiran mereka akan terus terbayang kena beli. Ada benda yang dia nak kena beli ni. Maknanya kalau ejen datang kita, mesti ada benda yang dia orang nak kena beli. So beli tu maksudnya, bila perkataan beli tu, dia bukan negatif, tapi masyarakat luar akan merasakan nak kena bayar lah. Means nak kena bayar, nak kena keluar duit akan berkurang. Maknanya tindakan dan respon tu adalah akibat mereka sedar dan berkesedaran tinggi lah tentang kewangan. Maknanya takkan saya nak membelanja je kan, nak beli tu, nak beli ni kan. Okay, itu dari konteks luar daripada bidang kewangan. Dan daripada
side Hmm. kita pula, daripada side perunding pula. Mungkin mereka terlalu menekan dan tak lebih kepada memberi himat nasihat. Mereka pun Input lah. terlalu nampak nak menjual pula. Itu benda tu akan jadi clash lah antara dua belah pihak. Dia akan menolak lah. Maknanya kalau Jadi yang perunding tu tu yang saya nampak tu. jadi kalau sebagai perunding kita lebih bersifat memberi, lebih sifat memberi, berkongsi, wujudkan keselesaan dulu, wujudkan keselesaan. Dan daripada sudut orang awam yang di luar daripada bidang kewangan, mereka sebenarnya banyak persoalan. Mungkin bila didatangi dengan cara yang kurang selesa, sebab tu mereka pilih untuk menolak ataupun mengelak. Tapi sebenarnya dia orang cari info, dia orang Google, dia orang cari kat Facebook, mana-mana sumber lah dia banyak orang baca. Sebab tu bila kita ada peluang untuk duduk dengan prospek ataupun klien, bila kita mula bercerita, banyak input daripada mereka juga. Dan kita sama-sama belajar. Itu sebenarnya. Okey, jadi terima kasih atas pandangan dan pesanan ringkas tu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah satu fakta yang menarik lah bagi saya, orang baru lagi dalam bidang kewangan, ataupun saya pun masih belajar lagi. Pengalaman-pengalaman yang yang saya mengalami sebelum ni, ataupun pengalaman saya sebelum ini. Jadi kebanyakan customer ataupun klien dia ingin mendekati perunding kewangan ataupun penasihat kewangan yang seperti kita bincangkan sebentar tadi, cuma mereka takut untuk bertanya. Dan seterusnya apa akibat dia adalah mereka terus membuat langkah sendiri. Jadi tak bertanya terus. Contoh kalau untuk dari segi perbelanjaan, bagaimana nak kira berapa persen daripada pendapatan kita perlu simpan, ataupun berapa persen daripada pendapatan kita perlu berbelanja. Jadi mereka lebih suka untuk merujuk rakan-rakan ataupun saudara-saudara mara terdekat. Jadi macam tu. Jadi dekat sini untuk langkah awal sebagai contohlah, saya ni seorang customer ataupun saya seorang klien ataupun seorang masyarakat ataupun individu yang tidak tahu apa-apa tentang kewangan. Jadi apakah perlu saya lakukan, ataupun sebelum saya mendekati ataupun sebelum saya bertemu dengan perunding-perunding kewangan, apakah yang perlu saya buat? Apakah perlu saya buat? Apakah langkah-langkah dia? Langkah-langkah dia. Menabung ke, menyimpan ke, melabur ke, ataupun kena buat wasiat dulu? Boleh beri pandangan, Cik Rafizi? Soalan yang bagus tu. Kita nak dapatkan pandangan daripada perspektif prospek ataupun klien lah. Kita nak tahu daripada sudut mereka apa yang perlu mereka buat. Okey, kalau betul. Kalau terus terjah dia jumpa ejen, biarkan, bukan kata salah, tapi kita dalam keadaan tak bersedia, dan nanti keputusannya dia akan berlaku seperti beberapa situasi di mana kita tak faham apa yang kita ambil, kita tak faham apa yang kita langgan, kita tak faham apa yang kita buat. Jadi untuk perkara asasnya, kita kena sediakan satu matlamat. Okey, pertama kita nak adakan matlamat. Okey, kedua, bila kita ada matlamat, kita kena tahu dekat mana kita sedang berada sekarang, kedudukan kewangan kita. Contoh, kalau kita ambil analogi mudah, kalau kita buka Google Map, contoh saya dekat Seremban, saya nak pergi Kuala Lumpur. Okey, first dekat Google Map tu sendiri akan automatically tunjuk kita punya current location, kedudukan kita sekarang. Dan kita punya matlamat kita nak pergi KL lah. Cuba kalau dekat
bahagian current location tu kosong. Kita tak tahu kat mana. Kita pun tak tahu kita kat mana dan memang tak ada apa-apa info. Google Map tu pening nak bagi direction macam mana. Sebab kalau kita tak tahu Betul. kita tak tahu mana kita nak berada. Kita punya situasi, kita buatkan list income kita berapa, asset kita berapa, liability kita berapa, benda-benda mudah lah. Kalau bahasa awam dia, gaji berapa, apa benda yang nak kena bayar, tu paling senang. Tolak. So daripada situ kita kena ada info tu dulu, sebab info tu yang akan ditanya oleh perunding-perunding berkaitan kewangan ni. Dia akan tanya, encik income berapa, komitmen berapa. Daripada situ kita boleh rancang. Kalau tak bagi tahu income saya 5,000, lepas tu tak bagi tahu berapa komitmen, kita akan terus kata berdasarkan formula asas dia, kita akan minta 10% untuk takaful, untuk perlindungan secara asas dia. Contoh kalau 5,000 memang kena 500. Tapi kalau sebenarnya kita dah ada komitmen macam-macam, 500 tu dah jadi terlalu besar, tu yang akan jadi nanti dulu, nak check dulu, nak survey. Jadi itu masalah kita sebenarnya, benda ni kena ada, kita faham. Kalau kita kata kena ada takaful tak hari ni, tak apalah nanti dulu. Tapi kalau kita ubah soalan tu, kalau semalam berlaku sesuatu dekat family, hari ni ada pampasan 1 juta, rasa bagus tak untuk family? Confirm dia akan cakap bagus. Tapi bila kita sebut, bila dia bukan dia tak nak, tapi ikut kemampuan semasa, kita siapkan info yang simple je. Okey, kedudukan kewangan kita, income kita dan tanggungan ataupun komitmen kita berapa. Daripada situ kita perunding yang kebiasaannya perunding boleh boleh hasilkan satu plan yang berbaloi dan berkesan untuk situasi ketika itu. Dan dari masa ke semasa, perunding akan adakan sesi untuk review balik polisi. Lepas tu kita upgrade ikut situasi kita pada ketika itu pula. So kita tak perlu masuk terus nak bayar mahal-mahal lah. Nanti bila berjadi sesuatu, perkara pertama yang kita akan potong daripada bajet kita adalah takaful. Itu memang kebiasaan. Sedangkan itu benda yang paling penting. Okey Tuan Rafizi. Jadi dekat sini saya dah dapatlah sikit apa yang Tuan Rafizi bagi tahu tadi tu. Jadi saya harap penonton-penonton di rumah yang berada di mana-mana anda berada, saya minta share komen di Facebook kami, boleh like dulu, follow punya viewer ni, mungkin diorang akan tengok kemudian pun tak apa. Kalau ada soalan terus boleh. Mungkin betul, akan tonton. Okey, jadi maknanya soalan terima kasih Cik Rafizi ingatkan saya. Okey, kalau ada soalan boleh tinggalkan terus dekat ruangan komen ni, dan kami akan buat satu sesi ataupun kami akan reply satu persatu lah. Okey, kalau ada cadangan pun boleh. Ada cadangan boleh letak di ruangan komen. Ya, betul. Jadi kalau ada cadangan boleh PM ataupun boleh hubungi kami lah. Hubungi kami di PM. Dan apa yang penting sekali sebelum kita membuat keputusan ataupun kita menyediakan kita punya rangka kewangan ataupun untuk menguruskan kewangan, jadi apa yang penting adalah kedudukan kita dulu, lokasi kita dulu. Jadi macam gambaran yang diberikan oleh Tuan Rafizi tadi adalah satu dalam Google Map ataupun di Waze. Jadi bermakna apabila kita ada arah untuk dituju, destinasi dituju, jadi di situlah kita mengetahui, kita perlu mengetahui di mana kita berada. Kalau kita nak pergi ke KL, katakan kita nak pergi ke KL tapi kita dah berada ke KL. Jadi dekat situ kita beranggapan kita masih lagi di Seremban. Jadi dekat sini dia dah jadi lari lah daripada landasan asal tu lah. Okey. Jadi terima kasih kepada semua penonton yang berada di rumah. Kita dah hampir sejam ya untuk
sesi siaran langsung di Facebook The Group Insan. Yang masih belum lagi follow, boleh follow dulu, boleh like dulu. Dalam hari ini kita berbicara tentang Merdeka Mesti Dilindungi, sempena Hari Malaysia. Dan hari ini kita meraihkan Hari Malaysia dan Malaysia prihatin lah. Jadi kami pun prihatin kepada semua follower-follower. Jika masih belum like, boleh share dulu supaya lebih ramai lagi mengetahui lah. Jadi kita untuk hari ini saya simpulkan bahawa merdeka ini sebenarnya kemerdekaan kewangan perlu diukur. Satu lagi perlu diukur, perlu mengetahui tahap kita dan kita perlu tahu destinasi kemerdekaan diri kita. Adakah kita masih belum merdeka untuk kewangan kita, belum bebas lagi kewangan kita, adakah masih ada hutang lagi, masih ada lagi masalah ke, masalah yang Cik Rafizi bagi tahu tadi, ada 3 masalah tadi yang paling penting sekali, yang ini perlu kita kenali. Bila kita mengenali masalah, kita tahulah apa yang solusi dia. Jadi bila kita tahu punca, kita akan tahu bagaimana cara untuk kita atasi. Jadi kalau tak ada tahu punca, bermakna kita akan lebih susah lagi lah. Contoh kalau benang kan, contoh ibarat benang bila dah berkusut kan, berkusut-kusut, jadi kita tak tahu punca, tak jumpa punca, jadi kalau tarik makin kusut lah. Begitu juga dengan masalah kita. Kalau masalah tentang kewangan ni, jika tak tahu punca tu, jadi susah untuk melepaskan. Jadi bebas. Itu dah bermakna bebas tu. Bebas tu adalah bermakna bebas daripada ikatan, bebas daripada simpulan, bebas daripada kekusutan. Sama ada kekusutan dari segi fizikal ataupun mental lah. Jadi berkewangan ataupun dari segi kesihatan kita. Jadi terima kasih kepada panel jemputan kita pada malam ini, iaitu Tuan Rafizi Razak. Terima kasih banyak-banyak. Tuan Rafizi, mungkin akan datang kita akan jemput lagi untuk sesi kemudian lagi. Jadi untuk penonton di rumah, jangan lupa untuk minggu depan kita ada satu sesi lagi. Ada satu sesi, mungkin kita akan buat secara berkala ya. Kita akan buat secara berkala dan akan datang kita akan bercerita tentang transformasi persekitaran. Transformasi persekitaran selamat. Jadi untuk minggu depan kita akan ada satu sesi lagi. Jangan lupa untuk setkan di dalam kalender anda. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan. Untuk post ini kita tidak akan delete lah. Kita akan lebih memberi manfaat atau memberi informasi yang tepat. Jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton, kepada Facebook The Group Insan yang yang menjemput kami untuk membuat sesi live streaming ini. Okey, jika ada apa-apa soalan ataupun jika ada pandangan, bolehlah anda meletakkan ataupun meninggalkan di ruangan komen ini. Okey. Itu saja dengan ringkasnya. Dengan ringkasnya saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua stay daripada awal sehingga akhir dan sentiasa menyokong page The Group Insan ini. Okey. Sekian, sekiranya ada kesilapan ataupun sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami, kami mengucapkan jutaan kemaafan dan dari segi teknikal ataupun kita akan perbaiki dari semasa ke semasa dan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.